yang kita tajuk yang kita bincangkan malam ininya, saya diminta bercakap tentang mohonlah redha Allah pada diri kita ini. Maknanya, benda apa yang menyebabkan Allah hilang redha pada kita, sehingga kan ramai di kalangan kita sekarang ni mula sebut, susah ustaz nak hidup sekarang, ekonomi kita teruk, sosial kita teruk, pendidikan kita teruk. Orang kita mula bercakap tentang teruk. Teruk yang berlaku ni punca apa? Yang kita kena faham di kalangan kita ni, tak lain dan tidak bukan kerana dosa yang kita buat sebelum daripada ini. Orang kita kena akui dalam hidup kita ni, kalau kita tak betulkan balik dosa-dosa yang kita buat ini, yang kita tak bertaubat, kita tak kembali pada Allah, ataupun kita nak betulkan balik jalan hidup kita, nescaya kita akan menyesal tak sudah dalam hidup kita. Penyesalan yang tak habis-habis dalam hidup kita. Sekarang kita tak rasa menyesal. Sebab apa dia? Sebab kita tak kenal lagi. Boleh jadi kita tak terasa lagi pada diri kita. Tapi bila kita akan betul-betul menyesal, dalam Al-Quran Karim Allah cerita pada kita banyak kali penyesalan demi penyesalan akan di hadapan kita ini. Tuan-tuan biasa, kalau tuan-tuan biasa dengar kuliah saya sebut ada tiga kali kita akan menyesal. Depan kita ni kita akan menyesal. Ada 3 keadaan yang kebanyakan orang kita akan berlaku dalam hidup kita ni, penyesalan demi penyesalan. Bila kita akan menyesal? Kenapa kita menyesal? Kerana kita tak dapat redha Allah. Bila kita tak dapat redha Allah, kita akan menyesal. Bila kita akan rasa menyesal dalam hidup kita? Kali yang pertama pada kita menyesal, bila hijab mata kita mula dibuka. Saat mana hijab mata kita mula dibuka, kita mula nampak malaikat mula berduyun-duyun turun diri di hadapan muka kita. Kita je nampak malaikat yang datang diri di hadapan muka kita. Kita mula kedengaran malaikat mula sebut pada diri kita. Malaikat sebut apa dia? Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah tidak ada. Habis rezeki kamu. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Kalau mana sebut wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, inilah kali yang pertama menyesal dalam hidup. Penyesalan yang tak sudah-sudah dalam hidup kita. Mula Allah rakam dalam Al-Quran cerita kebanyakan manusia yang nak mati itu, mula dia akan sebut pada malaikat. Dia akan sebut pada malaikat, tanda dia menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, tangguh sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Boleh tak malaikat, jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Tangguh sekejap malaikat, jangan bagi mati. Aku yakin aku mati juga, tapi sekejap, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Sekarang juga aku nak ambil segala benda yang aku miliki, aku nak bersedekah di jalan Allah. Aku nak bagilah sekarang. Bila bukan sekadar nak bersedekah, nak bagi semua. Ini jadi bebanan dah dalam hidup. Yang kedua, wa akum minas salihin. Sekarang juga aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat jawab terus, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa manusia ni bila sampai masa ajalnya. Kamu ingat kamu boleh tangguh saat mana sampai saat sebegini? Allah tak tangguh dah. Masa kamu bila sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tak akan cepat-cepatkan masa untuk kamu, ataupun Allah akan pelewatkan masa untuk kematian kamu. Kamu kena mati dah sekarang. Bila sebut saja begitu, masuk terus malaikat dalam tu badan kita. Malaikat masuk terus. Sambil masuk tu, malaikat mula laung terus. Malaikat ulang terus kalimah-kalimah yang menyebabkan kita tersentak di waktu sebut. Malaikat sebut apa dia? Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila masuk je malaikat kata,
kamu hidup kamu ni berkejaran, hidup kamu ni, kamu lagi daripada apa dalam hidup kamu? Kamu lagi daripada mati kan? Yang berkejaran tiap-tiap masa ni, sampai turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kamu lagi daripada apa dalam hidup kamu? Zalika ma kunta minhu tahid. Yang kamu lagi itu sekarang sampai dah masa ni. Apa dia? Masa sakaratul maut. Masuk je dalam tuadan kita ni. Bila masuk terus ke hujung kaki kita. Bila ke hujung kaki kita ni, mula ditarik terus roh kita. Tarik roh kita ni daripada hujung kaki, tarik. Saat itu menjadi keliru. Orang yang dalam hidup dia tak pernah dia membuat persiapan. Dalam hidup dia tak pernah dia cuba untuk meraihkan keredaan Allah. Dalam hidup dia ni, bila kena tarik je hujung kaki tu, syaitan mula sibuk. Syaitan sebut, kau tak mati lagi ni, kau tak mati. Kamu jangan bimbang, panjang lagi umur kamu ni. Kamu ni baru melalui satu proses yang baru-baru saja dalam hidup kamu. Kamu jangan takut, jangan kamu bimbang. Kamu jangan taubat ya, jangan taubat. Tengah-tengah hujung kaki kita tu, hujung jari kaki kita ditarik, direntak. Sakit tak usah ceritalah. Bila kena sakaratul maut. Siapa yang kena sakarat, kena je sakarat, dia akan hilang segala nikmat yang dia miliki di atas dunia. Namalah dia yang di-Pertuan Agong. Namalah dia raja-raja. Namalah dia yang tuan yang di-Pertua. Namalah dia nama Datuk Tan Sri dan sebagainya. Bila dia kena sakarat, hilang terus benda yang dimiliki dalam hidupnya. Nikmat-nikmat yang dia miliki, yang dia rasa sebelum daripada ni, kena sakarat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Siapa yang kena sakarat, jangan dia bercita-cita lagi untuk dia rasa nikmat-nikmat yang ada pada diri dia atas dunia. Saat mana kena sakarat, menakutkan dan menggerunkan. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata sebut, aku tak boleh bayang bila aku tengok Rasulullah kena sakarat. Aku tak boleh bayang aku jauh lebih ringan daripada Rasulullah. Tak. Bila Rasulullah kena sakarat, aku tengok Rasulullah bila kena sakarat, tangan Rasulullah yang tengah-tengah qiyam tergerak jalan cari sesuatu. Bila cari sesuatu tu, aku ambil bekas air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak tangan Rasulullah dalam bekas air. Kemudian Rasulullah sapu muka Rasulullah. Sambil sapu, Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah aku ya Allah. Di saat mana aku melalui sakaratul maut ni ya Allah. Terkeluar daripada mulut Rasulullah minta. Sebut pada Allah, ya Allah bantu aku ya Allah. Lalu sakarat ni, kena sakarat tu, tak rasa apa-apa dah tentang nikmat dunia. Kamu akan melalui satu perjalanan yang besar, yang saya tak bercadang malam ni nak cerita tentang saat sakarat. Yang saya nak minta supaya setiap di kalangan kita tolong belajar di masa saat kita melalui sakarat. Kerana masa sakarat ni masa yang paling penting dalam hidup, di antara hidup dunia dengan hidup di akhirat. Kalau tuan-tuan boleh pergi kursus haji, tuan-tuan boleh kursus yang disebut dengan masakan, kita boleh buat kursus-kursus itu. Kena ada satu kursus sakaratul maut. Kena ada, kena belajar melalui saat. Macam mana nak lalui saat sakarat? Kerana syaitan mula sibuk. Di saat mana kita kena tetap pendirian. Ramai mana orang berbolak-balik hati di saat demikian. Bila kena tarik sampai ke lutut, roh ditarik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, masuk kumpulan kedua. Tarik daripada lutut, naik sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, rasa sejuk di pusat ni, tiba-tiba roh ni turun balik. Malaikat lepas roh kita ni, roh ni turun balik ke bawah. Bila turun tu, syaitan sebut, aku dah katakan tak mati lagi kan. Syaitan sebut, tak mati lagi kan. Waktu mana sebut tak mati, kamu rasa sendiri ni sedang turun. Waktu mana sedang turun, kamu rasakan roh kamu turun. Ya. Tengah ya tu, tiba-tiba masuk kumpulan yang tiga, rentak daripada bawah, zup, naik sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum, tergamam. Sampai di halqum tu, terkejut. Allah cerita penyesalan kali kedua. Setiap di kalangan kita ni, mulut terkeluar terus sebut, qala inni tubtul an. Mulut-mulut di kalangan orang yang
Orang yang hidup dia tak ada redha Allah. Dia tak sibuk mencari redha Allah. Dia hidup atas dunia, sibuk cari redha manusia, cari redha yang disebut dengan dunia dalam hidup dia. Dia sibuk cari demikian. Bila sampai di halqam je, mulut dia sebut terus, qala inni tubtul an. Aku taubat sekarang ya Allah. Bila sebut taubat tu, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia direntak sampai di halqum. Katanya malaikat, hidup dia dalam keadaan ya'maluna as-sayyi'at. Hidup dia biar je hidup dia, tak jumpa redha Allah. Di atas dunia ni dia tak sibuk nak mendapatkan redha Allah. Dia sibuk apa dia? Dalam hidup dia ni, dia sibuk untuk mendapatkan keredaan untuk perut dia. Dia sibuk untuk cari keredaan yang disebut dengan orang-orang tertentu. Dia sibuk mencari, dia letak muka dia selain daripada Allah dalam hidup dia tersebut. Lalu waktu ni baru dia nak taubat, malaikat kata tak ada dah taubat. Turun malaikat. Malaikat sebut terus, kalla, hidup ni jangan begitu. Hidup ni jangan terlampau sibuk sehingga hilang fokus. Hilang fokus. Fokus apa yang perlu difokus? Semua benda yang kita buat mesti kita nak dapatkan keredaan Allah. Patutnya demikian. Berumah tangga biar Allah redha. Hidup ni jangan sampai tak tahu Allah redha ke tak redha rumah tangga kita. Bermasyarakat biar Allah redha. Diri kita biar Allah redha. Dalam hidup keluarga kita biar Allah redha. Masyarakat kita, negara kita, semua tempat kita mesti dapat keredaan Allah. Tiba-tiba bila saat mana sampai di halqam, tiba-tiba baru kamu nak cari redha Allah. Mereka kata kalla, jangan begitu hidup. Idza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu ditarik, direntak sampai di halqam. Wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Roh kamu sekarang ni siapa yang akan turunkan balik? Kamu ni kan yang berhormat kan? Kamu turun balik roh kamu. Kamu ni doktor kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang. Kamu ni kan ustaz kan? Kamu turun balik roh kamu sekarang. Wa qila man raq, Allah sebut bila kena dicabar oleh malaikat suruh turun balik roh ni, turunkan balik roh kamu. Dah sampai di halqam sekarang. Wa dhanna annahu al-firaq. Allah sebut, dia perasan terus, mati dah aku. Wal taffatis saqu bis-saq, mata ditebeliak, pandang kanan, pandang kiri. Saat mana roh nak dicabut sampai di halqum ini sendiri. Sampai di sini je pecah dua terus. Sama ada di kalangan kita yang boleh mengucap ataupun yang tak boleh mengucap. Saya harap supaya semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Semua kita ni boleh mengucap dua kalimah syahadat. Kita bertawassul minta, ya Allah, semua yang hadir pada malam ni, agar kita boleh sampai roh kita di halqum nanti, aku nak ya Allah, agar bibir aku boleh menyebut la ilaha illallah berkat kehadiran aku saat-saat yang sebegini ya Allah. Kita baca doa-doa tawassul dipanggil. Tawassul dengan amalan salih. Bila sampai di halqum ni, tak mudah nak mengucap. Syaitan ni sibuk. Sampai di halqum ni, ramai mana yang tak boleh mengucap. Yang bunyi, kak sekali tersebut, tersembuh keluar daripada mata dia. Roh ni keluar daripada mata. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah genjis. Rasulullah tunjuk. Macam ni roh orang yang tidak bersedia. Yang hidup dia entah apa-apa. Hidup dia dalam keadaan sibuk dengan dunia, yang mengejar untuk mendapatkan keredaan manusia, bukan nak cari redha Allah dalam hidup dia. Bila keluar saja tersembuh, bau busuk sebusuk-busuknya. Rasulullah sebut demikian. Kemudian dua makhluk je yang tak bang, jin dan juga manusia yang tak bang. Yang lain tu semua bang. Cicak-cicak dalam rumah, kemudian ikan-ikan, kemudian kucing, segala makhluk-makhluk Allah yang dalam rumah kita, dinding-dinding kita, semua bang. Bang busuk ni masuk dalam bekas yang warna hitam. Bila masuk dalam bekas yang warna hitam tu, sambil masuk tu, Rasulullah kata ditepuk oleh malaikat. Malaikat tepuk dengan berjubah yang warna hitam tu, sambil malaikat mencela dan mencaci dia. Mampuslah roh ini hidup dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Malaikat sebut demikian. Masuk dalam bekas warna hitam tu, naik terus.
Penjaga langit tanya. Penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapa ni? Roh siapa naik ni? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Bila dengar je begitu, penjaga langit yang pertama sebut, roh ni bang busuk, datang dalam keadaan jahat, mampus pun dalam keadaan jahat. Mereka katanya penjaga langit yang pertama, yang penjaga langit jangan buka ruang pada dia, sehingga waktu mana naik ni roh dia terawak-awak sampai peringkat nak tembus langit yang pertama tu sukar, yang kedua, yang ketiga, yang ketujuh, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, turun terus roh ni, berdiri di hujung kepala masing-masing. Roh orang yang mukmin bila naik saja, penjaga langit yang pertama tanya terus, roh siapa kau ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Buka, bagi ruang untuk dia naik sampai kedengaran di arasy Allah. Kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Bila sebut syurga illiyin, turun terus roh ni, diri di hujung kepala masing-masing. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah kita dapat syurga illiyin, kemuncak dalam hidup. Bila turun saja, nampak terus siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita rasa saat mana orang usung jenazah kita, orang bawa jenazah kita, sampai bila orang nak mandi jenazah kita, kita sebut pada pemandi jenazah perlahan-lahan, sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut.